3, 2, 1 1/4, 1 1/2. Alright, let's go. Hai semua, salam sejahtera. Okey, salam PKP semua. So nama saya Patricia daripada You Calls to You. So kat sini kita ada members daripada digital team iaitu Azrin, Fakrul, and then juga Fitri. Okey, daripada team You Equals to You lah. Okey, so sepetang ni kita ada topik dengan pengenalan organisasi gabungan, iaitu kita bawakan khas daripada Kuala Lumpur, iaitu Kelab Belia Kebajikan Setia Alam KBSA dengan lebih mesra dengan jejaka. Okey, so Azam boleh terangkan sedikit tentang apa KBSA dan panel-panel yang join untuk petang ni. Alright, okay. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang kepada semua yang menonton live di You Equals to You untuk program hari ini. Okay, mula sekali saya akan perkenalkan diri saya Nur Azam Cik Yahya sebagai penyelaras projek bagi DHSKP program di bawah seliaan MAC. Alright. So saya akan start dulu. Akan start with share screen ya. Okey Azam, sebelum kita teruskan untuk slide, okey saya nak maklumkan kepada penonton dekat Facebook, sekiranya kalau korang tengok post ni, korang boleh share kepada rakan-rakan anda. Yang kedua, sekiranya korang ada persoalan tentang KBSA ke, nak tahu lebih lanjut tentang KBSA ke, korang boleh drop komen. So nanti kita akan ajukan soalan tu kepada panel-panel kita. Okey Azam, teruskan. Okey. Terima kasih Patricia. Alright, hai semua. Salam sejahtera sekali lagi. Kami daripada KBKSA. Alright, apakah itu KBKSA? Alright, kita tengok di sini. Alright, KBKSA adalah Kelab Belia Kebajikan Setia Alam ataupun yang memang kita ramai kenali sebagai jejaka. Alright. Apa yang kami lakukan di sini, saya akan teruskan dengan program. Boleh teruskan Azam. Saya teruskan dengan program iaitu okey. Apa yang KBKSA buat? Apa yang jejaka buat? Alright. Apa yang kami buat lebih kepada memberikan perkhidmatan mengenai HIV dan AIDS. Okey, perkhidmatan apa tu? Kita memberi perkhidmatan S3 dan 6. Apa itu S3 dan 6? Ialah sokong bantulah seperti yang kita boleh lihat di situ. Alright, sokong bantu apa yang kita beri? Sokong bantu daripada segi social support. Alright, sokong bantu daripada segi emotional. Okey. Dan dengan sokong bantu ini juga macam nak kata, sokong bantu ini membantu mereka yang lebih untuk faham mengenai apakah itu HIV dan AIDS. Baik. Alright. Dalam perkhidmatan ini juga, kita ada menempatkan beberapa pengurus kes di beberapa klinik di Lembah Kelang, di sekitar Lembah Kelang. Kita ada di Kuala Lumpur, kita ada juga di Selangor. Untuk di mana dan tempat akan saya serahkan kepada saya punya tim yang akan menceritakan lebih mengenai pasal pengurusan kes. Alright. Dalam KBKSA, dalam jejaka, pemahaman apa yang kita berikan kepada masyarakat adalah kita memberi galakan kepada masyarakat untuk memahami kepentingan atau kepentingan bukan kepentingan, memahami, memberi galakan kepada masyarakat untuk tahu pentingnya tingkah laku yang baik, yang positif, tingkah laku yang fokuskan tingkah laku kepada tingkah laku MSM. Apakah itu MSM? Setelah kita dah beritahu sebelum ni, iaitu Men Who Have Sex with Men. Apa yang kita didik kepada mereka? Pendidikan yang kita berikan adalah untuk mendidik
pemahaman sebagaimana mendidik pemahaman bagaimana menggunakan kondom dan pelincir dengan cara yang betul. Baik, ini adalah juga untuk mengurangkan apabila mereka faham tentang pendidikan ini, mereka faham dan tahu apakah risiko-risiko yang berlaku yang mungkin wujud. Yang mungkin wujud jika berlaku yang tidak selamat dilakukan. Alright. Kemudian di sini juga kita boleh tengok apabila seperti saya bagi tahu tadi, bila kita dah bagi tahu pasal pendidikan mengenai pemakaian penggunaan kondom dan lubricant secara betul, di sini kita juga dijemput untuk memberi pendidikan seksual kepada masyarakat umum, kepada klinik dan juga kepada sekolah dan juga universiti. Alright. Menjawab soalan. Kami menjawab persoalan mereka, apakah itu pendidikan seksual. Dan semua kena faham, semua kena tahu. Kami di KBKSA menggalakkan semua staf ketika itu untuk berusaha mendapatkan sijil. Sijil apa? Dekat situ kita boleh tengok adalah sijil CBT. Apa itu CBT? Kemudian tim saya akan terangkan apakah itu CBT. Kerana dengan sijil ni kami di KBKSA dijejaka menggerakkan jentera-jentera CBT kami ke lapangan untuk melakukan ujian. Okey. Next saya akan teruskan. Okey. Asas dah pergi. Sekarang saya akan menceritakan sedikit organisasi yang berada dalam KBKSA. Jika kita lihat pada peringkat di atas sekali, iaitu saya sebagai penyelaras projek dan saya ada pembantu saya yang itu pegawai tadbir dan kewangan yang dikenali sebagai MELO. Alright. And then yang diberikan dan ilustrasi yang awak tengok sekarang ni semua adalah yang telah diberi amanah untuk menjalankan. Okey, berikut di bawah kita ada petugas kes, petugas temu seru dan pegawai CBT. Alright. Sedikit mengenai staff. Alright. Kita ada di KBKSA kami ada 15 OW. Apakah itu OW? OW adalah short form. Short form bagi kepada outreach worker ataupun petugas temu seru. Alright. Bagi kami lebih dekat dengan perkataan OW. Dan juga kami mempunyai 5 case worker yang mana inilah case worker pengurus kes yang saya katakan tadi ditempatkan di tempat-tempat di beberapa klinik yang ada di Lembah Kelang. Dan di antara dua ini kita boleh lihat di pertengahan kita ada 5 pegawai CBT yang ditugaskan. Inilah jentera kami yang kuat ya untuk membantu kami di KBKSA. Alright. Perjalanan KBKSA, di sini kita boleh lihat KBKSA, Kelab Kebajikan Setia Alam ataupun jejaka dimulakan penubuhan pada 13 Jun 2019 ya. Pendaftaran kami adalah pada tarikh itu. Dan kontrak pertama dengan Malaysian AIDS Council, Majlis AIDS Malaysia, dengan program di HHKP pada tahun pertama adalah bermula pada 1 Julai 2019. Okey, kita tengok di situ ada suaka 1.0. Apakah itu suaka 1.0? Suaka 1.0 itu adalah pejabat operasi kami yang sebelum ini berada di Shah Alam. Alright. Pejabat ini juga dikenali sebagai sebagai rumah sanctuary. Apakah itu sanctuary? Sanctuary ini lebih kepada mereka yang rumah perlindungan lah, mereka yang memerlukan bantuan buat seketika penempatan ya. Alright. Kemudian tahun pertama kita akhir pada ujung Jun 2020 dan alhamdulillah terima kasih sekali lagi kepada MAM ya, Majlis AIDS Malaysia kerana memberi peluang kepada kami untuk meneruskan program untuk tahun yang kedua yang mana bermula pada 1 Julai 2020. Okey, terima kasih kepada MAM yang mana projek ini diteruskan kepada pihak kami KBKSA dan kami galaskan dengan sebaik mungkin. Pada tahun pertama, ya, orang kata baru belajar.
dan kami melakukan yang terbaik untuk tahun kedua. Alright. Pada tahun kedua kami telah berpindah ke pusat yang baru, pusat office pejabat yang baru iaitu Suaka 2.0 yakni di Kuala Lumpur. Kawasan mana? Di daerah Seputih. Alright. Okay, baik. Dan program untuk tahun kedua ini juga mungkin akan berakhir pada awal Jun 2021. Dan pada kami di KBKSA juga mengharapkan mengharapkan kepada pihak MAM ya. Kita ada wakil-wakil MAM di sini untuk supaya kami dapat teruskan sambungan untuk tahun yang ketiga dan berikutnya. Okey? Baik. Selesai sudah untuk penerangan saya mengenai apakah itu KBSA dan pergerakan kami. Lepas ini saya akan silakan salah seorang staf saya untuk menceritakan apakah itu outreach worker. Okey? Sebelum tu Azam, kita ada soalan. Sekejap Okey, apa cabaran KBSA dalam menghadapi penubuhan? Oh, okey. Apakah cabaran? Okey. Sebab bila nak dikatakan cabaran tu banyak sebenarnya cabaran ni lah. Kita orang kata apa macam setahun jagung kan. Jadi nak memulakan benda tu terlalu orang kata apa banyaklah memang. Macam mana nak cakap pergerakan tu orang kata adalah simpang siurnya. Okay. Alright. So saya akan teruskan dengan slide yang kedua. Sekejap. Mana dah tak ada slide tu? Baru tak jumpa dah. Okay. So saya akan persilakan nanti sahabat saya, Cik Fakrul untuk membentangkan mengenai lama tak share lagi. Mengenai ya. Silakan. Okay. Assalamualaikum. Saya di Fakrullah, panggil Fakrul saja. Saya outreach worker untuk KBKSA. So saya nak buat penerangan tentang tugas outreach dalam projek ni. Okey. Dalam KBKSA kita ada 15 orang pekerja outreach yang bertugaskan di Kuala Lumpur, di sekitar Kuala Lumpur dan juga Selangor lah. So tugas kita akan mencari klien untuk inilah memberi maklumat tentang HIV, STD dan isu-isu yang berkenaan tentangnya lah. Dan juga kita provide untuk memberi komunitis seperti kondom ke lubricant untuk pencegahan HIV. Dan cara kita orang dapatkan klien ni daripada media sosial lah, daripada Twitter, Grindr, Blue, media lah. Kita akan chat dengan klien dan convince dia orang untuk dan ajar dia orang tentang macam mana safe sex yang selamat lah, dan juga untuk bawa dia orang untuk merujuk dia orang menemani klien untuk kepada perkhidmatan kaunseling dan juga membuat ujian HIV. So, kepada yang kepada klien yang telah membuat ujian HIV, yang kepada klien yang negatif dan outreach akan membuat temujanji susulan lah untuk ujian seterusnya bagi setiap 3 bulan. Yang seterusnya kepada yang klien reaktif lah, kita akan rujuk kepada kes worker yang menjaga di klinik-klinik lah untuk mendapatkan rawatan dan temujanji dan yang berikutnya lah. Okey, outreach petugas temu suruh juga kita ada buat provide untuk support group session setiap bulan, sekali setiap bulan. Function support group session ni adalah memberi sokongan dari segi mental dan juga emosi dan mempertingkatkan kesedaran dan ilmu mengenai insight di dalam komuniti lah tentang safe sex, apa yang diorang perlu buat sebelum dan selepas pencegahan, dan kita akan provide jugalah tentang info tentang PrEP, PEP. Okey, dan yang ketiga adalah pemerkasaan di kalangan komuniti lah.
terutama untuk orang yang PLHIV dan juga non PLHIV lah. So kita akan educate dia orang macam mana tentang ni lah. Okey. Seterusnya, okey, ini antara kawasan yang outreach worker kita jagalah. So saya ada, kepada siapa yang menonton ni boleh screenshot screening. Ini kawasan-kawasan yang staff outreach worker ni lah jaga. Okey, ini kawasan belah Gombak Wangsa Maju dengan Titi Wangsa. So Dana Kota, Gombak Setia, Taman Melati, Titi Wangsa. So kat sini ada 4 orang outreach worker. Saya sendiri, Fakrul, Eddie, Mizan dan juga Naki. So siapa yang berada di area kawasan situ dan perlukan bantuan, perlukan ada sebarang pertanyaan, ingin membuat test ke, boleh kontak mana-mana outreach worker yang berada di kawasan ni lah. Kemudian kawasan kedua ialah ini bahagian bawah sikit lah, bahagian dekat dengan Sungai Besi, Seri Kembangan, UPN, Kabupaten Bangi. Dan itu juga ada KK Seri Kembangan, KK yang case worker kita jaga di bahagian situ. So ada juga yang pada nombor phone you guys boleh call, WhatsApp atau SMS, Twitter boleh DM dia orang. Lepas tu bahagian belah Shah Alam lah, MBSA. Jadi cakap MBSA memang seluruh MBSA lah. Kita juga KK jagaan kes worker kita iaitu KK Section 19 dan juga Puchong dan Taman Medan lah. So siapa yang area Shah Alam yang perlukan bantuan boleh kontak outreach worker yang ditugaskan di kawasan tu. Kemudian ini bahagian Kerinci, Yusti Malaya, Puchong, Taman Medan, Paradigm Mall, SS15 Subang Jaya, Bangsa. Ini bahagian Subang, Bangsa, situ boleh kontak lah dia orang. Di sini ada 4 orang, ada Anas, Ed, Haikal dan Rahimi. Kat situ juga ada KK Taman Medan, kita punya ada kes kita, boleh rujuk untuk pakai ke. Itu saja. Okey, itu salah daripada tim kami, outreach worker. Okey, yang berikutnya saya akan mempersilakan saya akan mempersilakan saya punya staff untuk menceritakan lebih mengenai apakah itu. Ya. Saya persilakan Ed. Ya, saya. Hai Ed. Hai. Okey, sekejap bagi saya cari satu tempat yang tenang untuk menceritakan pasal program CBT. Okey, dah boleh mula ke? Ed tengah outreach ke tu? Tak. Melarikan diri sebentar. Okey. Ed dah boleh mula dah. Okey, dah boleh mula Okey, kalau di pihak Ed mewakili pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk melakukan community based testing. Community based testing ni adalah salah satu program di mana kita buat testing di lapangan. Maksudnya kita pergi berjumpa dengan klien di lapangan, sama ada di rumah klien ataupun di kawasan-kawasan sekitar dengan klien ataupun klien berdatang ke office lah. Okey, kelebihan CBT ni adalah di mana klien tak perlu menunggu lama di klinik, klien tak perlu kita boleh buat program di luar waktu pejabat dan juga bila ada demand. Okey. Jadi strategi yang dilakukan dekat KBKSA adalah kami melakukan CBT rentas NGO. Maksudnya kami tak fokus kepada KBKSA sahaja, tetapi sekiranya ada mana-mana orang ataupun outreach worker daripada NGO yang berbeza yang ingin merujuk kepada kami akan terima. Maksudnya kami tak selektif lah. Okey. Kemudian untuk CBT juga kami tak fokus kepada golongan MSM sahaja. Kami menerima sesiapa sahaja, sama ada hetero, PWID,
sex worker atau transgender. Sekiranya mereka ingin melakukan CBT, kita akan tolong lakukan CBT lah. Sebab the aim adalah untuk kita nak screen seramai mana orang yang boleh. Okay, supaya mereka tahu status dan sekiranya result tidak memuaskan, kita akan refer ke klinik untuk buat ujian saringan. Okay, kita ada 5 pegawai CBT. Boleh tunjuk slide tak? Slide CBT. Okay, kita ada 5 pegawai CBT. Kita ada Eddie, saya, James, Ryan dan juga Taha. Dekat sini kita boleh tengoklah dekat mana kawasan-kawasan mereka berada. Okay, dan mereka ni walaupun mereka tertumpu dekat sesuatu kawasan, tetapi mereka mobile lah, mereka boleh bergerak dekat mana ada demand. Okay, contohnya kalau macam dekat kawasan tak ada NGO yang jaga, mereka akan pergi ke kawasan berkenaan. Contoh kata kalau macam dekat Sungai Buloh tak ada NGO jaga, ada orang yang nak buat test, kita akan tolong pergi ke sana lah. Ataupun sekiranya klien boleh datang ke tempat kita, itu lagi memudahkan. Ataupun kita juga bekerjasama dengan NGO-NGO lain. Contohnya dengan kelas, kita akan buka satu slot sehari untuk screen berapa ramai klien pada hari yang berkenaan. Okey, dan untuk pengetahuan, untuk bulan 11 dan 12 sahaja, kita dah screen almost hampir 300 orang untuk bawah program CBT lah. Okey, dan untuk program CBT ni, pegawai-pegawai yang dipertanggungjawabkan ni telah menerima latihan di fasiliti KKM. Specifically, 4 orang telah menerima latihan dekat KK Sungai Besi dan juga seorang telah menerima latihan dekat KK Ceras lah. Okey, dan mereka ni telah menerima sijil CBT dan juga mereka layak untuk melakukan ujian. Maksudnya tak semua orang layak untuk melakukan CBT dan kita berharap latihan untuk CBT ni akan diperluaskan lagi supaya lebih ramai outreach worker dan juga lebih ramai case worker yang boleh melakukan CBT dan kita boleh bersama-sama untuk berkhidmat kepada masyarakat di luar dan kita tak membebankan sebab kita tahu sekarang kita punya sistem kesihatan agak terbeban dengan isu-isu lain terutamanya COVID. Jadi dengan adanya CBT ni, kita boleh kurangkan bebanan kepada petugas kesihatan untuk screen kita punya klien. Okey, itu sahaja saya rasa daripada untuk CBT lah. Sekiranya ada soalan boleh tanya. Terima kasih. Okey, saya cakap terima kasih kepada saudara Ed ya, iaitu salah seorang kami punya CBT officer yang bergerak ke lapangan. Okey, kalian yang menonton bolehlah menghubungi nombor-nombor yang telah tertera di skrin anda. Anda boleh screenshot dan kontak apabila ada kawan ataupun diri sendiri anda untuk melakukan ujian. Okey, berikutnya saya ingin perkenalkan salah seorang saya punya staff yang mana dia adalah petugas kes. Dia akan menceritakan lebih lanjut mengenai apakah itu petugas kes. Okey, saya persilakan Encik Aizat ya. Hello. Hai Encik Aizat. Okey, Hai, Assalamualaikum. Slide saya? Okey, saya akan sediakan slide untuk awak. Sebentar ya. Okey. Okey, saya rasa saya dah live sekarang ni. Baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amirul Aizat. Saya selaku pekerja kes daripada KBKSA. Baiklah, untuk bahagian saya akan menerangkan apa fungsi saya dan our fellow case worker dalam organisasi ini, dalam misi kita and dalam this community. Okay? Jadi sebelum itu saya nak perkenalkan pekerja-pekerja kes daripada organisasi kami yang menjalankan tugas yang akan saya explain lepas ni. Okey,
Jadi kita ada 5 pekerja kes yang bertugas untuk menguruskan kes-kes reaktif. Saya Amirul Aizat, saya bertugas di Klinik Kesihatan Gombak Setia. Kita juga ada James Jamil, dia bertugas di KK Batu 14 dan juga di KK Taman Medan. Kita juga ada Muaz Adli. Muaz Adli bertugas di KK Section 19 dan KK Shah Alam. Selepas itu kita ada Muhammad Faizul yang bertugas di Klinik Kesihatan Seri Kembangan. Seterusnya Muhammad Arif Taha yang bertugas di Klinik Kesihatan Sungai Besi. Baiklah, apa yang kami semua buat, apa yang 5 orang caseworker ni buat? Jadi urusan kami punya tanggungjawab ialah untuk menguruskan kes-kes reaktif, kes-kes positif, tak kisahlah apa-apa saja kes sama ada dari HIV ke, STI ke, mana-mana saja test yang dah diuruskan oleh CBT officer kita tadi, ataupun kalau awak dah test reaktif di klinik, maksudnya kamilah akan ambil alih kes itu dan akan teruskan sampai patient ataupun klien kita mencapai tahap UVL, iaitu undetectable viral load untuk mereka yang reaktif HIV, dan juga untuk kes-kes lain seperti STI, kami akan pastikan patient ataupun klien peka, patuh dan disiplin dengan treatment sehingga mereka sihatlah. Okay. Selain itu, kami akan sentiasa bekerjasama dengan pihak klinik, dengan NGO-NGO lain untuk menjalankan tugas kita dalam kita punya misi kita, iaitu untuk pastikan seramai mungkin get tested, dapat tahu apa dia punya status kesihatan. So kami akan bekerjasama dengan semua pihak untuk pastikan kita dapat capai benda tu. Okay. Seterusnya kita untuk go deeper lagi apa yang kita buat sebagai caseworker, apabila anda dah bersama kami, maksudnya apabila kami caseworker menguruskan anda punya case, anda punya urusan nak dapatkan treatment ni, kami akan pastikan korang disiplin dan peka dengan tarikh-tarikh appointment, supaya kita nak lancarlah urusan kita punya healing process tu. Seterusnya, selain daripada tarikh-tarikh penting, kami juga akan cuba pastikan along the way of the treatment tu untuk awak ambil ubat on time. Jadi kita punya interaction, kita punya hubungan tu akan ongoing, sebab kita cuba untuk pastikan mereka, patient or client, disiplin, ambil ubat. Lebih-lebih lagi, some of the treatment memang long term dan perlu awak ambil harian, kan? Jadi kita nak ada that support, kita nak bagi that support, because sometimes kalau kita sakit, kalau kita macam dealing with something big, mungkin kita anxiety ke, kita tak boleh nak fokus ke, jadi itulah kita punya fungsi. Kita akan provide that environment, psychosocial support untuk awak senang nak menjalani treatment tu. Okay? Untuk pastikan perjalanan tu smooth and mudah sahaja. Dan of course kami juga tambah-tambah lagi dalam musim PKP ni kan, susah nak sampai klinik. Kadang-kadang akses terhadap treatment tu mungkin akan terenjat seketika kan dalam tempoh ni. Jadi that is our role. Kami akan pastikan ubat sentiasa cukup. Macam sekarang ni, kalau tak boleh nak sampai klinik,
ada option di mana kami akan berurusan dengan klinik untuk pastikan ubat tu sampai kat rumah juga. Maksudnya kita post ubat tu kalau luar kawasan lah kan. Maksudnya ya macam itulah. Kami akan pastikan bekalan ubat cukup, anda disiplin ambil ubat, supported secara psikososialnya, memberi sokongan moral yang berterusan, dan bukan saja sokongan moral, malah sokongan dari sudut maklumat, informasi, gaya hidup, social life of our, of those PLHIV, iaitu people living with HIV. Maksudnya kita bagi this environment yang selesa, yang sesuai, yang efektif for your healing process. Untuk awak mencapai UVL itu dengan mudah dan selesa sebaik mungkin, Sebab mungkin tak selesa with the symptom and everything, kita tak nak deny that part yang susah, ada symptom, ada gangguan emosi. We are human, we cannot deny that. So that is why we are here. Bukan saja kami KBKSA, malah NGO lain, organisasi lain, kita akan memainkan kami punya role untuk pastikan benda ini tercapai. So itulah sedikit sebanyak tugasan saya dan juga pekerja-pekerja kes lain untuk support your healing process, support your treatment dalam menghadapi benda ini. Okay? Itu saja daripada saya untuk bahagian case worker. Thank you. Okey, terima kasih Encik Aizat. Okey, so saya rasa pendekatan yang tim KBSA terangkan kepada anda dekat luar sana memang sangat efektif dan mudah difahami. Okey, tapi sebelum tu kita ada beberapa soalan lah. Okey, so soalan ni bergantung kepada siapa yang ingin menjawab atau Azam and team lah. Okey, so soalan pertama adalah semasa presentation tadi ada menceritakan tentang sexual health. Okey, penggunaan kondom. Okey. So bila kita bercerita pasal kondom di media sosial, bukan semua masyarakat menerima dengan hati yang terbuka. Confirm ada tomahan, cacian. Okey, so macam mana kita nak handle benda tu? Sedangkan kita punya motif adalah untuk memberi kesedaran. Okey, kesedaran tentang penggunaan kondom untuk avoid benda-benda yang tak diingini, contohnya HIV, STI semua. Tapi pendekatan masyarakat anggap benda tu kita mengajar anak-anak dekat luar sana menggunakan membuat seks di peringkat awal. So macam mana pendapat Azam and team? Okey, saya boleh saya akan cuba untuk menjawab. Sebenarnya bukan kata nak menjawab. Alright. Macam ni. Kita kena faham tugas apa yang kita perlu lakukan. Okey, kami di KBKSA, walaupun bukan saya saja, bukan di Jejaka saja, malahan di semua organisasi-organisasi gabungan tu telah diamanahkan untuk memberikan pemahaman kepada semua masyarakat, tak kisah sesiapa sahaja. Apakah itu pentingnya pendidikan kesihatan seksual. Alright. Kan betul. Memang kita akan terima tomahan. Kata, penggunaan kondom ni hanya untuk orang berkahwin saja. Ya, memang betul penggunaan kondom adalah untuk orang berkahwin. Untuk menjarakkan family planning. Kata. Tak, itu betul. Kita ambil pada sisi yang lain. Sekarang fokus kami adalah untuk menceritakan apakah pentingnya kesihatan seksual itu. Jadi bagi kami telah menanamkan satu poin lah apabila ada tomahan, ada soalan atau tomahan yang kami rasa kita bukan tak perlu jawab, tapi macam mereka akan faham dirilah soalan tu macam mana. Okay.
Mungkin itu jawapan yang boleh saya bagilah, sebab kalau kita ada side-side sendiri masing-masing. Baik. Betul. Bukan mudah untuk kita nak menerima semua tanggapan orang. So kita terima dengan redha je. Okay, so kita ada soalan lagi daripada FB, Facebook. Okay, banyak NGO yang kata untuk lelaki je setakat ni. Okey. Maksudnya KBSA ni fokus untuk MSM sahaja. Okey, jika kita tengok, ada banyak organisasi gabungan yang didaftarkan di bawah MC, di bawah Majlis Indonesia. Alright, kami bagi organisasi kami Jejaka, kami difokuskan untuk populasi tertumpu, key population kepada MSM, iaitu Men Who Have Sex with Men. Kami ada organisasi-organisasi lain yang menguruskan KP-KP yang lain. Oleh itu, tunggu dan saksikan setiap hari pukul 3 hingga pukul 4 organisasi-organisasi lain akan menerangkan kaedah mereka. Sila tunggu. Betul, tanggungjawab mereka. Ya. Okay, so ada lagi soalan daripada FB. Ni abang yang tiup kondom semalam tu ke? Wow, dah viral dah. So hari ni kita bersama dengan yang viral dekat Twitter. Okay, so boleh terangkan kenapa buat video pasal kondom? Okey, sedikitlah pasal semalam ya. Okey, video tu direkodkan secara spontan ya, secara tak sengaja nak rekod pun, sebab kami baru selesai beberapa latihan bersama dengan staf baru. Jadi saya menunjukkan apakah penggunaan kondom, macam mana nak pakai kondom. Jadi dah tiuplah belon tu, tiuplah kondom tu. Jadi dah fikir daripada membazir, so apa kata kita buat satu input mengenai kondom. Itulah cerita dia. Okay, so ada lagi ni soalan daripada FB, banyak soalan daripada FB. Kalau tak silap, NGO yang lepas ada jaga juga area yang sama, bolehkah kita hubungi lain-lain outreach worker dari NGO yang berbeza? Boleh, tak ada masalah. Kita kena faham ya, untuk semua masyarakat umum, kepada semua key population, kita terbuka. Alright? Tugas kita semua adalah satu. Iaitu untuk ending AIDS. So whoever that you contact, siapa yang you contact, organisasi mana you contact, itu adalah bergantung kepada anda sendiri. Tak ada masalah. Sebagai contoh, kadang-kadang ada klien daripada pihak KBKS, daripada pihak Jejaka sendiri, yang mana bukan daripada side kami akan terus kami akan dapatkan kontak daripada organisasi lain untuk dihubungi. So kita membantu. Kita tak ada dengki-dengki, kita tak ada jahat-jahat. Macam tu. Okay, kita nak tanya Aurish pula Ada soalan untuk Aurish. Okay, so Aurish, apa perbezaan Aurish sebelum dan selepas pandemik? So macam mana kegiatan Aurish tu? Adakah kegiatan Aurish sebelum dan selepas pandemik ni sama ke ataupun berbeza? Okey, saya panggilkan ya Aurish untuk menjawab. Aurish juga dia cakap beras. Tak kisahlah siapa boleh jawab. Okey. Sebelum pandemik ni untuk testing semua mudah lah kan, sebab kita nak pergi masuk klinik senang. Tapi semenjak pandemik ni terjadi, so untuk testing dia jadi rumit sedikit lah. Sebab tu kita menggalakkan membuat CBT. Tapi buat masa sekarang disebabkan PKP, so semuanya kumpul lah buat sementara waktu sehingga keadaan reda. So sekarang ni kita lebih fokus kepada online lah. Kita educate orang melalui media sosial, daripada Twitter. So bolehlah tengok semua outreach worker kita orang tadi, yang list dari tadi, yang ada Twitter tu, follow je dia orang. Selalu dia akan update lah tentang STD, STI. Kalau pertanyaan, message je. WhatsApp, boleh DM. Itulah. Okay, kalau kita bercerita pasal bilangan kan, so macam mana bilangan tu? Dalam sebulan tu macam mana bilangan yang membuat ujian saringan? Adakah sukar ataupun mudah menggunakan online outreach? Ini lebih mudah sebenarnya melalui online outreach sebab kita lebih menyeluruh lah, sebab semua orang pegang phone, betul tak?
So kita post kat Twitter, dia akan share, dia akan retweet. So kita punya content tu semua orang boleh tengok. Bukan setakat golongan MSM je, semua orang boleh tengok. So kita akan educate semua orang lah. Ini lebih mudah lah. Kalau dia ada pertanyaan, nak buat test, lagi mudah. So kita boleh uruskan. Betul, sekarang kan online outreach lebih mudah untuk dapatkan klien. So maybe daripada situ kita boleh referkan lagi daripada seorang kita tangkap, and then kita boleh refer daripada kawan-kawan dia juga untuk dapatkan klien. Okay, so kat sini ada juga soalan lagi. Okay, sebentar Okay, boleh dapatkan prep dekat mana ya? Okay, untuk prep kita boleh, sekarang ni kita ada website iaitu My Prep Locator. So you guys boleh just search je dekat area mana yang berdekatan yang ada jual prep lah. Tapi sebelum you nak beli prep pun you kena rujuk pada doktor lah untuk dapat prescription untuk beli prep. Sebab dia akan check you punya liver, you punya buah pinggang semua okey ke tidak. Lepas tu you akan ada appointment sedikit lah untuk check setiap 3 bulan sama ada prep tu bersesuaian dengan you ataupun tidak. Kalau nak check je mana-mana outreach. Rasanya boleh ulang balik kau My Prep Locator tu, sebab yelah benda tu adalah sangat penting. My Prep Locator, kalau nak consult untuk ambil ubat prep kena consult doktor lah. Kena minta advice daripada doktor sama ada kita boleh handle ataupun tidak. Okay, so ada lagi soalan daripada Haris Sadam dekat Facebook, nak tanya apa yang KBSA akan lakukan kalau ada klien pun degil nak mulakan rawatan heart. Ya. Okey, saya ambil balik ya. Okey, ulang balik soalan. Boleh minta ulang. Sekejap apa yang KBSA akan lakukan kalau ada klien pun degil nak mulakan rawatan heart? Okey, macam ni, pendekatan bagi setiap individu, setiap organisasi adalah berbeza. Okey, apa yang kami terapkan kepada klien, jika masih berdegil, kita akan terus untuk terapkan pemahaman pentingnya pengambilan ART itu. Bukan untuk kita bukan untuk sesiapa, tetapi adalah untuk diri sendiri. Itu adalah pendekatan kita kepada mereka. Itu yang kita akan buat. Saya percaya setiap individu ada pendekatan yang sangat berbeza. Tapi apa yang kami lakukan, itu adalah yang kami laksanakanlah. Moga menjawab. Ada lagi menjawab. Okay, so ada soalan lagi daripada Ashraf Rusmizam. Apa milestone yang membezakan KBSA dan NGO lain? Apa dia milestone? Apa dia? Milestone. Apa milestone membezakan KBKSA? Okey, untuk soalan ni senang. Dia macam ni je lah. Setiap NGO, saya kembali balik kepada quote apa yang setiap NGO, setiap organisasi gabungan dia ada mission dia sendiri, dia ada pergerakan dia sendiri, dia ada pemahaman dia sendiri. Okey, kalau nak tahu apa yang membezakan antara NGO kami dengan NGO lain, marilah bersama-sama dengan kami. Kita tak boleh nak bagi kita kena bersemuka. Sekarang tak boleh bersemuka, kita maya pun tak ada masalah. Kita akan terangkan lebih pada cara itu. Sebab bila nak terangkan macam ni kadang-kadang orang tak faham. Orang akan berusahakan dia nak tanya lagi. Jadi bila kita boleh face to face, bersemuka antara dalam maya pun, benda tu akan menjadi senang sebab ada dua hala. Gitu. Okey. So ke sini rasanya ada lagi soalan ke daripada FB untuk ada banyak soalan ni. Okay, wow. So saya Azri pada U equals to you. Kita nampak banyak soalan, hangat je KBKSA pada petang ni. Okay, soalan daripada Faiz Jamaluddin. Okay, ya. Faiz tanya, ada program secara online yang KBKSA buat tak? Kalau ada, nak join macam mana dan kat mana? Okay, kita akan ada program yang akan kami anjurkan secara online. Okey, anda hanya perlu ketikkan di telefon anda
ataupun di komputer anda boleh search Kelab Belia Kebajikan Setia Alam ya. Kita ada 3 platform utama. Kami ada Twitter, kami ada di Facebook dan juga di Instagram. So nantikan berita daripada ketiga-tiga platform itu, dan kalau ada program yang anda ikuti, follow saja. Sila untuk Bila program tu? Bila program tu? bila program itu? Dia tak sabar tau. Saya rasa penonton dekat luar pun tak sabar. Bila kita cakap pasal ayat nantikan, orang tak sabar. Okey, nantikanlah. Tak boleh, kita tak boleh tahu. Bukan nantikan. Follow, like dan share Kelab Belia Kebajikan Setia Alam di Twitter, di Instagram dan di Facebook. Dan tunggukan informasi akan diletakkan di sana. Agak menarik. So saya rasa penonton dekat luar tu faham dah. Okey, pergi KBSA punya Facebook, Twitter dan Instagram, like, lepas tu tengok apa yang mereka akan keluarkan. So kita orang pun excited nak dengar apa lagi penonton dekat luar. Betul? Okey. So tapi ada kan, lagi sebab Azam kata senang kan. Sebab tu ada banyak soalan ni. Okey. Tapi mungkin soalan ni nak bagi Aizat jawab pula kot. Boleh. Tolong bacakan soalan daripada saya. Nanti jap. Ada satu soalan untuk Aizat. Ada soalan daripada Facebook. Dia nak tanya, apa punca untuk orang ramai takut atau tidak mahu buat test? Okay. Biasanya kita takut kan sebab kita rasa tak selamat. That is why we have this sense of fear. Jadi, I think the punca is because of that. That is why keberadaan kita di sini is to give you the safest environment possible untuk awak get healthy, untuk awak get tested. So, I rasa puncanya itu. Sebab awak rasa tak selamat, awak rasa mungkin akan dijudge, mungkin akan ada stigma. So it boils down to your safety tau. Jadi I think that is the reason. Jadi apa yang kita boleh buat sebagai caseworker, sebagai organisasi, we are here to give you the safest, paling selesa, paling mesra way possible for you to get tested. So saya harap orang dah tak takut untuk buat test because they have that fear. So I rasa itu. So maybe identify apa yang awak rasa and try to find that safe. Kalau awak nak get tested, siapa yang orang paling selamat untuk saya? Saya nak ajak siapa yang selamat saya selesa. Saya nak pergi klinik mana yang dekat dan selesa. Polis ada ke tak ke, you know. So we are here to give you that safest road possible untuk pergi klinik, safest road possible to get that help, you know, supaya awak tak takut, supaya awak tak risau. So I think that is what I think. Semuanya bergantung pada diri sendiri ataupun self stigma tu menebal lagi ke atau tidak, betul tak? Yeah. Kita berbalik pada Azam lah sebab panas ni, ada orang nak bagi soalan banyak ke Azam ni. Azam, apa tahap keterlibatan KBKSA dalam bidang HIV dan AIDS di peringkat antarabangsa? Any collaboration? Sabar Azam, panas. Jawab Azam. Okay. Sebab you cakap soalan I senang kan? So soalan tu daripada Ashraf. Ya tak apa. Okay, macam ni je. Keterlibatan KBKS jejaka dalam bidang HIV dan AIDS di peringkat antarabangsa. Basically, ada beberapa individu khas ya yang memang yang bukan memang khas lah, yang memang bergerak ke hadapan untuk memberi pendedahan kepada international penyelesaian. Bukanlah kata pendedahan, maksudnya macam jika anda tengok pun di followers Twitter sendiri, kita gunakan terus media sosial di sini. Jika anda tengok pada Twitter sendiri pun, kita ada beberapa engagement yang daripada luar yang mengatakan betapa
betapa kaedah yang kita bagikan kepada masyarakat untuk apakah pentingnya pentingnya tentang kesihatan seksual, lebih-lebih lagi mengenai HIV dan AIDS. Itulah yang mungkin saya boleh jawab lah. Saya harap jawapan saya menjawab persoalan Encik Ashraf ya. Menjawab tak? Walaupun. Menjawab tak Cik? Walaupun. Terima kasih. Ada lagi daripada soalan FB. Okey, pengguna Memang laku dekat FB hari ni. Itulah. Ada tak HIV test kit yang dijual by NGO? Yang kat Lazada dan Shopee tu trusted ke? Komen sikit. Soalan paling best. Dan betul juga, ini adalah soalan-soalan yang kerap kami terima apabila outreach kami melakukan kontak antara klien yang kata, I ada beli test kit daripada luar, daripada Lazada, daripada Shopee, kadang-kadang ada sendiri NGO yang jual. Okey, saya tak nak komen regarding of anything yang pasal daripada NGO lain, saya tak komen sebab kita ada cara diorang sendiri. Okey, apa yang kami berikan pemahaman kepada klien-klien adalah, pentingnya untuk mendapatkan test kit, bukan mendapatkan test kit lah, mendapatkan ujian daripada orang yang lebih bertauliah. Okey, sebagai contoh, kita dah ada pilot testing untuk self pilot testing, iaitu yang hanya dalam Malaysia, yang saya rasa, bukan saya rasa lah, yang kami pegang dalam Malaysia untuk self pilot testing adalah daripada jomtest.com sahaja. Jomtest. Apa Jom? www.jom-test.com. Kami hanya endorse untuk itu sahaja, untuk jika anda nak buat self testing. Pada itu sahaja yang kami endorsekan di pihak jejaka. Untuk pada lain kami simpan komen kami lah untuk tutup. Okey, ada lagi nak tanya ni. Last but not least, dia kata, apakah peranan jejaka dalam komuniti di musim COVID-19? Apa pula tu jejaka? Jejaka yang KBKSA ni apa benda? Macam tadi saya bagi tahulah. Okey, walaupun kami adalah public kebajikan alam, kami juga turut dikenal sebagai jejaka. Okey, jejaka ni adalah satu jaminan yang mana memberi pendekatan, memberi sebagai satu organisasi untuk membantu masyarakat di luar masyarakat orang kata agak susah sebenarnya soalan ni. Bijaknya soalannya dia tanya ialah macam ni je. Jejaka dan KBKSA satu organisasi yang membantu masyarakat, yang membantu komuniti, khusus komuniti ya. Komuniti apa? Boleh PMTP, membantu komuniti untuk faham pasal kesihatan, mengenai empowerment of the community, mengenai welfare, mengenai legal. Bila ditanya kat soalan juga, itulah jawapan yang saya bagi. Ada lagi soalan Kak Azri? Rasanya semua terjawab kot apa yang persoalan-persoalan yang korang. Ada lagi? Ada makin banyak ni. Semua. Tapi anda popular. Sebab Azam kata senang kan? Dia ni, Haris Adam. Soalan daripada Haris Adam, dia tanya, apa komen Azam apabila berlaku seroconversion setelah join program kesihatan bertahun-tahun? Apa benda tu? Apa komen Azam apabila berlaku seroconversion setelah join program kesihatan bertahun-tahun? Apa pula tu seroconversion tu? Bagi yang tak tahu kat luar sana. Dia ting-tong lah tu. Saya pun sebenarnya soalan itu saya tak faham juga sebenarnya. Jadi untuk menjawab tu saya tak tahu nak jawab macam mana. Saya minta maaf Cik Haris. Untuk soalan ni saya memang tidak dapat. Seroconversion setelah join program kesihatan bertahun-tahun. Saya tak dapat jawab. Saya memang tak dapat jawab soalan ni sebab saya tak faham. Boleh buka dengan kepada tim yang lain lah.
Aizat ke? Kalau ada siapa-siapa yang boleh menjawab lah. Ni soalan saja. Melo. Tak, sebab macam in terms of zero conversion tu saya macam saya tidak memahami. Zero conversion tu dari negatif ke positif. Apa komen Azam? Yes. Okay, Haris Adam kata zero conversion tu dari negatif ke positif. Okay, the negatif ke positif apa? Saya sebab nak kena detail, saya tak faham. Jujur saya cakap saya tak berapa faham. Adakah is this about default? Maksudnya macam dia dah UVL and then the level of dalam blood, this is about blood kan? Is it about blood? Apa benda tu? Zero conversion yang tanya tu? Ni soalan daripada FB, Facebook. Tak apa, kita hold dulu soalan tu. Tapi dekat Kita sini hold ada dulu. kita hold dulu tau. Tapi dekat sini kita ada baca satu komen. Request Azam tunjuk macam mana pemakaian kondom yang betul. Sebab ramai Irish worker selalu diminta Diminta oleh klien so untuk request. Yes. okey lah. Kejap ya. Mana dah benda tu. Yay. Okay, kita hold dulu soalan tadi. Kita tukar topik. Okay, sekarang ni Azam nak tunjuk pemakaian kondom pula. So yang Buang ni kondom live tau, berhasil. live dekat Facebook. Cara penggunaan kondom. Ada cara penggunaan kondom. Okey, sekalian semua. Dia lebih masa dah tahu. Okey lah, tak apa. Untuk masyarakat umum, ini adalah satu benda yang penting untuk anda mengetahui ya. Okey, kepada mereka yang menggunakan kondom. Okey, ini adalah kondom. Alright, ini adalah kondom. Sama ada anda beli di 7E, anda beli di Guardian, ada di MyDay, ataupun anda beli di mana di tempat yang berkaca-kaca tu lah, kadang-kadang berkaca nak tutup tu kan. Okay, ini adalah kondom yang anda beli. Okay, perkara pertama yang anda perlu tengok, anda perlu perhatikan adalah tarikh luput ya. Alright, tarikh luput bagi kondom tersebut. Okey, dia memang akan ada nyatakan tarikh luput. Jika kondom itu telah tamat tarikh luput, sila buang. Jangan nak pakai. Dah tak guna dah. Sila buang. Okey, the next is jangan gigit. Alright, jangan gigit kondom anda terbuka sebab anda tak tahu dengan gigitan anda yang sangat rakus tu membuatkan kondom anda koyak. Kita tak tahu. So, the way is tahu kita pakai kondom, kita kena tenang-tenang. Kita kena tenang-tenang pakai kondom. So the way is kan dia bulat. So kita turunkan gelangan getah tu di situ dan kita tarik. So nampak? Kondom telah keluar. Alright. Next is bila anda dah keluarkan kondom anda, pastikan dia berkeadaan sebegini. Okay, kita akan tengok. Seperti itu. Jangan pakai terbalik Kalau dah terbalik, buang. Jangan nak pakaikan macam ni, dah terbalik, nak pusing balik. No. Tak ada guna pun kalau awak pakai kondom jika awak dah selalu terbalik, dah pusing balik. Tak ada guna. The way is kalau kena macam tu, buang, pakailah balik. Cari yang lain, buka yang baru. Okay. Next is, okay, nampak dekat hujung tu, ada ruang udara tu. Okay. Pastikan bila anda nak sebut macam ni jugalah kan. Okey, pastikan anda tengah high ya. Tengah high, orang kata kan tengah membesar sebegitu. Alright, dia tengah membesar sebegitu. Okey, pastikan diletakkan di hujung. Bila dah letak dekat hujung tu, okey, kita nampak ada ruang udara, pastikan dipicit. Pastikan tiada ruang udara dan kemudian barulah dilolos ke bawah. Dilurutkan sampai ke bawah. Okey. Pastikan sampai ke bawah. Pastikan tak ada udara di atas tu. Barulah kita boleh gunakan kondom itu. Okey. Bila dah sampai macam ni, dah selesai, dah segala-galanya. Okey. Buangkanlah benda. Keluar pula dah. Itulah dia padah. Sebenarnya nak tunjuk. Kondom ni boleh buat tangan. Okey, kondom ni boleh buat tangan lah. Nak tunjuk kata tiba kalau kata apa kondom tu kecil lah apa kan. Alright, so dah selesai, boleh tarik keluar. Kalau kat senang lah dia tarik keluar macam tu. Kemudian ambil dan ikat. Dan pesanan untuk semua janganlah dibuang ke dalam apa? Ke dalam toilet, flush toilet tu. Saya dah tahu, dah faham, anda dah seronok, ya, anda dah bahagia. Dan ambillah benda ni, tutup dengan tisu dan buangkanlah ke dalam
tong sampah. Tingkap. Itulah dia sedikit saya boleh terangkan. Rasanya dah banyak dah. Yes, dah banyak dah KBKSA berkongsi dengan kita pada petang ni. Banyak juga soalan panas-panas. Untuk soalan zero conversion tu, mungkin tu adalah kesinambungan untuk keesokan sesi petang. Sebab esok kita ada another NGO dan Haris Adam harap anda setia dan harap anda juga join untuk sesi esok, ya Haris Esok. Adam? Okay, back to you, Patricia. Okay, so rasanya Ini untuk kata-kata akhir. Untuk kata-kata akhir daripada Azam kepada masyarakat keluar. Okey, saya sekali lagi saya Nur Azam Cik Yahya sebagai penyelaras program daripada Kelab Belia Kebajikan Setiap Alam KBKSA ataupun Jejaka ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Majlis Malaysia lagi-lagi bagi digital team kerana memberi ruang kepada kami untuk menggunakan platform online ini untuk apa orang kata memberi pendedahan lebih banyak kepada masyarakat umum di zaman pandemik ini ya, di keadaan pandemik COVID-19. Saya mengharapkan semua untuk sentiasa berada di rumah. Sila berada di rumah, jangan ke mana-mana jika anda tidak mempunyai apa-apa keperluan yang penting. Sila sentiasa pakai pelitup muka dan kalau keluar tu sila jaga jarak anda 2 meter sekurang-kurangnya. Janganlah naikkan lagi nombor yang dah ada tu. Cukup-cukuplah ya. Kita pun dah penat nak bekerja di rumah. Kita pun nak berasa bekerja di office semula. Alright, itu sahaja daripada kami. Kepada mereka boleh hubungi. Sebelum tu kita pun nak dengar pesanan daripada ni panel yang lain. Okey, silakan saya Suara panel yang lain. Kita serahkan kepada Aizat. Kata-kata terakhir sebagai case worker. Kata-kata terakhir Aizat kepada komuniti, kepada masyarakat keluar, kepada penonton. Okay, silakan Aizat. Well, apa yang saya nak cakap is be safe and don't judge yourself or don't beat yourself up walaupun you tengah buat keputusan yang salah ke, you macam terlupa buat itu ke, you macam silap silap here and there in taking care of your health. It's okay. The healing process tu bukannya sehari je. It's sepanjang masa. So don't judge yourself kalau ada sehari awak terjatuh because health is always there. We're here. Okay, terakhir daripada Azri. Sekarang ni lepas kita fokus dengan digital team pula. Digital team pula. Okey, pesanan daripada saya bagi yang tadi nak tahu tentang self-testing tu semua boleh layari www.jom-test.com. Kita ada banyak terima pesanan lah sebab ramai yang nak self-test tapi setakat ni stok berkurangan. Kita akan update yang baru tapi jangan risau, just tunggu je masa. Okey, dan jangan lupa stay safe dan pakai mask selalu. Okay, Fakrul. Okay, hi. Okay, so everyone yang nak get tested, bolehlah contact dengan Orange Worker daripada KBKSA seperti mana yang tadi yang diorang share lah. Boleh contact diorang direct terus. So stay safe, stay home. Okay, kita boleh jumpa lagi esok. Fitri. Hi. Alright, so I tak ada apa nak cakap, just stay safe, duduk rumah, jangan banyak gerak di luar, jaga jarak, jaga kesihatan, jaga iman. Itu je lah ke? Ashraf. Hey, hi, first of all saya minta maaf saya tak buka kamera sebab saya dalam keadaan yang tidak memuaskan tiba sebab kamera rosak. Saya pakai laptop. Okay, thank you Azam and KBKSA team for today for your session, very fruitful, good questions are being answered apa semua. Thank you so much.
Harapnya esok korang pun yang panel-panel hari ni join for the session untuk esok. As audience pula, tanya pula soalan kat orang esok. Balas dendam. Thank you. Stay Dendam. safe. Okay, so terakhir daripada saya. Okay, contohnya kalau ada nak collaboration dengan You Equals to You in future, so maybe kita boleh collaboration lah. Kenapa kita nak kena collaborate? Sebab kita nak apa? Motif utama kita adalah awareness. Right. So terakhir daripada saya, okay, stay safe, jaga diri, jaga kesihatan. Bye semua. Bye, terima kasih banyak. Bye. Bye, thank you. Bye bye. Thank you. Thank you KBKSA.